Dan dia beritahu saya, dia selalu nampak benda yang menakutkan. Senang cerita, dia nampak hantu lah. Orang kita faham hantu kan. Memang orang kita, orang Melayu ni suka cerita hantu kan. Jadi senang cerita, dia nampak hantu. Jangan lupa tekan butang subscribe dan notification supaya sentiasa updated tentang channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya harap semua sihat walafiat hendaknya. Hari ini saya nak share satu lagi cerita menarik sepanjang pengalaman saya membantu orang ramai yang menghadapi masalah gangguan kerasukan jin, masalah ain, sihir dan sebagainya. Kali ini kisah seorang remaja perempuan belasan tahun yang sering nampak jelmaan hantu. Nampak hantu di bawah meja study dia, dalam bilik tidur dia. Dia boleh nampak hantu di bawah katil dia, di atas almari dalam bilik dia. Dan subhanallah, itu merupakan kes yang pertama saya pergi rawat pesakit seorang diri. Sebelumnya saya biasa ikut sahabat dan guru saya, Ustaz Nazimi, rumah ke rumah lah. Bila ada orang panggil untuk mohon bantuan, mereka nak minta rawatan ruqyah ataupun rawatan spiritual yang mereka hadapi, saya akan bantu. Saya akan tolong pegang baldi ataupun besen, tadah muntah orang. Mereka akan muntah banyak, ada yang muntah sikit, ada yang muntah darah, ada yang muntah durian pun ada dan sebagainya. Jadi selalunya saya akan ikut follow guru saya ni ke mana saja dia pergi. Bila ada je kes, ada je orang panggil, ada orang call request untuk datang, kita akan pergilah. Dia akan call saya, Sufri, malam ni ada kes dekat sekian-sekian tempat, jom kita pergi sama-sama. Jadi itu permulaan saya lah dalam kata mempelajari bidang Tibun Nabawi ataupun perubatan Islam ini, lebih kurang 10 tahun yang lepas. Jadi satu hari lebih kurang 2 tahun atau lebih kurang 2 tahun ke 3 tahun selepas saya mula-mula ikut guru saya ni, saya terima satu mesej, seingat saya WhatsApp, ada orang WhatsApp saya minta tolong untuk rawat anak perempuan dia, anak remaja dia yang khabarnya ada masalah gangguan, sering histeria, dan sering nampak benda yang pelik-pelik di rumah, dan akibatnya pelajaran dia di sekolah agak merosot, dan dia ada masalah yang sangat serius lah dari segi sosial. Dia tak suka sosial dengan orang, dia suka menyendiri, dia suka bercakap seorang diri dan sebagainya. Kemudian saya call guru saya kata, Syekh, ada kes, orang nak panggil kita ni, nak minta tolong. Masa tu guru saya dia macam agak sibuk kan. Dia sibuk sebab dia full time guru sekolah. Jadi dia kata, busy lah, dia kata kan, sibuk lah sekarang ni, kau pergilah sendiri, dia kata macam tu kat saya kan. Saya mula-mula first time agak nervous lah. Kita tak reti, especially bila berhadapan dengan situasi misalnya kalau pesakit tu jatuh pengsan, apa nak buat kan. Jadi memang saya tak cukup berani dan tak cukup ilmu masa tu lah. Dia bukan pasal ruqyah semata-mata. Kalau setakat ruqyah, baca ayat Quran, doa-doa, siapa-siapa boleh buat, siapa-siapa boleh baca, asalkan dia hafal surah-surah ataupun ayat-ayat daripada Quran yang munasabah, yang sesuai, dan doa-doa dia boleh baca, dia bacalah. Cuma yang menjadikan saya agak kurang confident, kurang yakin masa tu ialah sering kali bila di ruqyah, terutamanya kalau pesakit tu dia ada gangguan jin, biasanya pesakit akan meronta, dia akan meracau ataupun dia akan pengsan. So bila dia pengsan tu yang kita takut, apa nak buat? Okay, kalau dia pengsan, what happen?
Kalau dia cuba nak melarikan diri, nak buat apa? Nak menenangkan benda tu, ataupun nak menenangkan pesakit tu supaya jangan lari, jangan meronta. Dan ia bukan benda yang it's not a pleasant thing lah to do. Ia bukan benda yang sedap, bukan benda yang selesa kita nak buat. Ia perlukan kemahiran, ia perlukan skill. Setakat ruqyah baca doa tu tak ada perlu skill apa pun, tapi skill nak berhadapan dengan patient yang nanti akan mengamuk, akan bersilat, akan bertempik atau muntah. Jadi masa tu betul-betul saya belum cukup bersedia. Tapi saya rasa masa tu kalau tidak, kalau bukan malam tu, bila lagi saya nak mula untuk really experience, mengalami dan belajar sendiri untuk mengawal keadaan pesakit. Jadi saya kata okey, kalau you bagi kebenaran, kan, guru dah bagi kebenaran, dia dah bagi green light, so saya pun pergilah. Jadi malam tu saya pergi, dan macam-macam persiapan lah saya buat. Sebelum pergi tu saya mandi, ambil wuduk, saya pakai baju yang yang bersih, yang baik, macam nak pergi solat Jumaat lah. Lebih kurang kan, macam nak pergi solat Jumaat, dengan banyak berselawat, dengan banyak berzikir. Masa tu saya baca macam-macam lah. Saya baca ayat kursi, 3 kul, doa-doa perlindungan, ta'awuzat, dan segalanya yang menjadi amalan untuk benteng dirilah. Kita pun risau, kita tak tahu. Setiap kali ada kes berlaku, kita tak tahu apa yang kita bakal berhadapan. Jenis pesakit yang macam mana, jenis jin yang macam mana. Kalau ada jin yang macam mana. Adakah itu kes sihir, histeria, santau, saka? Kita tak tahu. Jadi sebarang kemungkinan itu boleh berlaku. Dan Allah pun sebut dalam Quran, sihir dan sebagainya boleh berlaku dengan izin Allah Azza wa Jalla. Jadi kita pun risau, kita takut takdir kita malam tu kita yang kena, ataupun terkena tempias balik dengan izin Allah, kan. Kita pun risau, kita takut, dan kita mohon perlindungan. Kita berdoa pada Allah SWT. Dan malam tu memang saya, sepanjang perjalanan saya baca apa saja ayat Quran dan doa ta'awuzat, doa perlindungan yang saya hafal. Dan rasa a bit nervous lah. Memang gugup lah. Rasa excited pun ada. Rasa excited pasal this is my first case. Maksudnya kali pertama saya datang merawat seorang diri, tanpa ada guru, tanpa ada guidance. I mean I'm on my own now. Because sepanjang 2 tahun, 3 tahun pertama, saya follow guru saya. Saya tak pergi buat seorang-seorang. The first 2 or 3 years, saya ingat lagi, saya memang tak pernah pergi seorang-seorang. Tapi tu malam yang pertama, saya pergi seorang diri untuk merawat seorang remaja yang boleh nampak hantu di mana-mana. Jadi saya pun masuk ke rumah selepas bagi salam dan diberikan keizin untuk masuk. Jadi di rumah dia malam tu ada ayahnya, parents je lah. Ayah dia, mak dia ada, adik-beradik dia yang lain pun ada. Dan saya ingat dia ada lebih kurang I think 2 ke 3 adik-beradik yang lain. Jadi saya pergi masa tu selepas Isyak, selepas solat Isyak. Dan mereka baru habis makan masa tu. Dan saya masuk ke rumahnya. Rumah dia simple je. Dia orang kata golongan yang saya boleh kata dari segi rumah, tengok kereta dan sebagainya, pendapatan yang rendah lah. Golongan yang berpendapatan rendah ataupun sederhana. Rumah je simple, rumah kayu, rumah papan. Dan ada 3-4 bilik. Dan masa saya masuk tu, keadaan rumah mereka agak kelam. Rumah dia agak gelap, mungkin kurang pencahayaan, kurang lampu. Tak tahulah kan, mungkin memang tak cukup bajet nak pasang lampu ke apa, tak tahulah kan. Tapi rumah tu agak kelam lah, very dark, agak seriau jugalah kan, macam dalam horror movie pula kan. Tapi itulah hakikatnya rumah tu. Tapi mereka friendly, keluarga tu sangat baik. Mereka layan saya dengan baik. Mereka bagi minum kopi, makan biskut dan sebagainya. Jadi sembang-sembang lah. Jadi sebelum mulakan rawatan tu, jadi kami bersembang lah.
Jadi biasa proses yang kata SOP SOP yang biasa dalam rawatan yang saya buat sejak dulu lagi lah, diajar oleh guru saya. Memang first and foremost ialah sesi tazkirah. Kena bagi tazkirah pada pesakit ataupun keluarga pesakit, supaya mereka faham tentang konsep yang kita gunakan dalam rawatan. Kita akan bagi tahu pada mereka yang kita gunakan dalam rawatan ialah hanyalah ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang sahih daripada Nabi SAW. Dan kita akan bagi tahu apa beza kita dengan bomoh. Kita bukan bomoh, kita akan buat declaration. Kita bukan bomoh, kita tak ada super power, kita tak ada anything yang special, tak ada kasyaf, tak boleh nampak hantu, tak boleh nampak jin, kita tak boleh meramal masa depan dan sebagainya. Dan kita akan berikan mereka peringatan, semua penyakit, masalah ditakdirkan oleh Allah SWT. Allah Ta'ala turunkan penyakit dan dialah yang empunya penawarnya. Dia turunkan dengan penawarnya sekali. Jadi tugas kita hanyalah berusaha mencari asbab yang halal, yang mana tidak bertentangan dengan syarak, dan selebihnya adalah kuasa Allah SWT. Dia nak sembuhkan ataupun dia nak tangguhkan kesembuhan, itu hak Allah, itu urusan Allah SWT. Jadi itu intisari yang biasalah dalam tazkirah yang kita berikan kepada pesakit dan waris pesakit. Selepas tu saya tanya pesakit tu, budak lagi dia, kalau tak silap dia dalam usia tingkatan 2, lebih kurang 14 tahun, I think so, masa tu, kalau tak silap lah. Budak ni kurus je, kecil, kurus, dan dia bertudung lah, dan bila ayah dia panggil dia duduk depan saya, memang dia tak nampak apa-apa yang pelik lah. Maksud saya, dia act normal, dia macam biasa, dia duduk, tapi saya perasan dia tak pandang mata saya. Bila bercakap, dia tak tengok mata saya. Dia macam tunduk, dan dia seolah-olah macam tak berani nak pandang muka saya. Dan saya tanyalah apa simptom ataupun tanda-tanda gangguan yang dia alami, dan dia beritahu saya dia selalu nampak benda yang menakutkan. Senang cerita, dia nampak hantu lah. Orang kita faham hantu kan, memang orang kita, orang Melayu ni suka cerita hantu kan. Jadi senang cerita, dia nampak hantu. Dia nampak hantu di mana? Di dalam bilik tidur dia. Dia tak boleh tidur, dia susah nak tidur, dan dia takut nak masuk dalam bilik tidur dia sendiri. Dan dia beritahu saya benda tu macam dah jadi biasa. Dia nampak dekat bawah meja study dia, bawah katil, benda tu macam mana rupanya. Dia kata macam kanak-kanak, macam budak kecil. Budak kecil tapi dia tak kenal, muka memang tak kenal. Dan muka mereka ni taklah menakutkan. Dia kata macam biasa, macam muka orang biasa. Tak adalah macam bertaring ke, mata merah, tak ada. Dia macam manusia, macam seolah-olah ada manusia lain yang duduk dalam bilik dia. Dia macam sharing bilik dengan benda-benda ni kan. Dan itu menghantui dia dah berapa lama saya tak ingat lah, tapi cukup lama lah. Mungkin berbulan, mungkin dalam saya tak ingat sebab benda ni dah lama kan, dah I think dalam 7 tahun 8 tahun lepas. Jadi fakta kes ni ataupun detail kes ni saya tak ingat sangat. Tapi yang penting budak ni dia tak boleh hidup dengan normal. Dia asyik diganggu. Nak belajar pun susah. Yalah, nak duduk dekat meja study, nak belajar tak boleh nampak ada orang bawah meja kan. So can you imagine kalau you all menghadapi benda yang sama kan? Nak tidur macam mana, sebab bila tidur je bawah katil ada bunyi, ada orang lain bawah katil. So kehidupan yang tak normal, kehidupan yang sangat terganggu. Jadi saya pun mulakan rawatan. Saya suruh dia duduk bersila di hadapan saya, dan saya pun mulakan orang kata upacara ruqyah je lah kan. Tapi menariknya, saya baru baca bismillah. Saya baru baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Bila saya baca bismillahirrahmanirrahim, budak yang
tadinya suara lembut, yang badan kecil, yang kurus kering, tiba-tiba dia macam buat gesture ataupun gerak badan macam ni tau. Dia macam mengembangkan lengan dia macam ni. Kemudian dia bernafas, dan bunyi nafas ni macam gergasi. Macam monster tau. Macam ada makhluk yang besar dalam badan dia yang bernafas. Saya susah nak explain, tapi lebih kurang macam bunyi nafas orang dewasa, lelaki dewasa yang sedang bernafas dengan sangat kencang. Macam tu lah lebih kurang. Lebih kurang macam tu lah kan. Dan saya dah mula nervous. Masa tu saya dah okay, so this is it. Inilah dia, inilah masanya, this is the moment. Okay, apa yang saya kena buat. Jadi saya teruskan membaca. Saya baca Al-Fatihah. Saya act normal. Saya cuba untuk tidak nampak gugup. Sebab kalau kita gugup, kalau kita nampak kita pun nervous, apatah lagi pesakit, apatah lagi keluarga pesakit. Jadi saya kena nampakkan yang saya ni berani. Walaupun masa tu bukan kata takut dengan benda tu, tapi kita macam nervous. Sebab kalau budak ni pengsan macam mana? Kalau budak ni tiba-tiba meraung macam mana? Ataupun sekejap lagi tiba-tiba budak ni terbang kan? Kita nak buat apa? So saya just baca. Saya habiskan Al-Fatihah, ayat kursi dan sebagainya. Dan saya suruh benda tu keluar daripada badan dia. Dan rasanya lebih kurang dalam setengah jam hingga 1 jam saya ruqyah. Saya cuma bacakan ayat Quran dan doa-doa, dan saya perintahkan jin tu keluar. Seingat saya lah, kalau saya tak silap, jin tu sudah berada dalam tubuh ataupun sudah mengganggu perempuan ni lama, sejak kecil. Kata je lah, sejak kecil lagi dia dah berada dalam tubuh perempuan ni. Dan jin inilah sebenarnya yang menampakkan jelmaan-jelmaan hantu tu tadi dalam bilik dia. Yang dia nampak tu bukanlah hantu sebenar. Jadi saya dah ada video-video yang lain yang saya jelaskan sebenarnya apakah yang dikatakan sebagai hantu. Kenapa ada certain manusia dia boleh nampak hantu. Jadi boleh tengok video-video saya yang lain dalam channel saya ni. Saya ada banyak ceramah kuliah di tempat-tempat lain sebelum ni. Saya dah explain. Cuma ringkasnya, apa yang dia nampak itu bukan real. Ia cumalah jelmaan yang diwujudkan, yang dijelmakan oleh jin yang ada padanya, yang sudah mengganggunya. Dan jin ini berupaya dengan izin Allah untuk manipulasi deria, penglihatan, pendengaran dan sebagainya. Sebab tu dia boleh nampak benda ni macam-macam. Senang nak cari contoh lain ialah orang yang hisap gam. Orang yang hisap gam, apa yang berlaku ialah bahan kimia dalam gam kayu tu tadi akan meresap dalam sistem saraf manusia tu tadi, dan orang hisap gam dia akan nampak benda pelik-pelik. Masa saya sekolah dulu, kawan-kawan saya ramai yang suka hisap gam. Itu ceritanya. Jadi sebab tu saya tahu, bila mereka hisap gam, mereka kata mereka boleh nampak hantu. Dia nampak hantu ataupun dia nampak bulan boleh ditarik. Dia boleh cangkuk bulan tu dengan tali, lepas tu dia boleh tarik bulan tu. Dan mereka akan nampak benda yang kita tak nampak. Jadi berdasarkan penerangan dan penjelasan ulama-ulama juga, ternyata jin ini bila mereka merasuk manusia, mereka akan kacau sistem saraf kita. Mereka akan pegang kita punya kelenjar-kelenjar dalam tubuh kita. Di situlah mereka manipulasi sama ada penglihatan, pendengaran kita, perasaan kita dan tingkah laku kita. Jadi apa yang berlaku, perempuan tadi dia dah rasuk oleh jin ni, dan saya perintahkan jin ni keluar, dan saya minta dia berjanji. Jin ni dia rasa bila saya ruqyah, jin ni tak sukalah, dia rasa sakit. Jin ni kata dia rasa sakit, dia tak rasa tak selesa. Saya kata saya perintahkan dia keluar. Kalau dia tak nak keluar, saya akan bacakan lagi ayat Allah. Saya tak akan stop, saya akan bacakan ruqyah lagi. Dan berdasarkan teori ataupun pendapat Syekh Wahid Abdul Salam Bali, bila kita baca ruqyah, jin yang merasuk manusia dalam tubuh manusia tadi, dia akan rasa sakit, dia akan rasa panas, sebab bacaan ruqyah tadi. Sebab bacaan ruqyah tadi menyebabkan syaitan dalam tubuh manusia rasa tak selesa,
rasa sakit dan dia akan keluar. So Allahu a'lam bisawab, saya tak nampak benda-benda gaib, saya tak boleh nampak benda-benda gaib. Kita cuma cerita apa yang zahir. So secara zahirnya, setelah proses ruqyah lebih kurang setengah jam ke 1 jam, jin itu pun keluar dan perempuan itu pun sedar semula, dan saya suruh dia mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah untuk untuk memastikan yang dia sudah sedar. Sebab kalau dia masih kena rasuk, kalau jin tu masih dalam badan dia, nak mengucap pun tak boleh. Ini masalah yang biasa, simptom yang biasa kita nampak pada mangsa yang kena rasuk. Kita suruh dia baca Quran memang tak boleh, sebut la ilaha illallah pun tak mampu. Jadi kalau dia boleh baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam suara dia sendiri dan dia boleh baca dengan lancar, insya-Allah dia sudah pulih. Maksudnya dia dah, jin tu dah keluar ataupun jin tu dah tidak menguasai dia lagi masa tu. So lepas tu saya pun ajar dia beberapa amalan untuk benteng dirilah. Saya suruh dia supaya buang semua gambar-gambar makhluk yang bernyawa di rumah tu. Gambar-gambar, tak kisahlah gambar keluarga ke, gambar konvo ke, gambar apa pun, supaya tidak disimpan, digantung di rumah. Dan saya suruh dia supaya amalkan ayat kursi 3 kul setiap kali selepas solat, selepas subuh, selepas asar. Dan saya ajarkan keluarga tadi amalan-amalan lain lah yang kata untuk mendinding rumah mereka daripada gangguan-gangguan syaitan. Alhamdulillah, selepas beberapa ketika saya tak dengar lagi apa-apa masalah daripada keluarga tersebut. Dan Alhamdulillah, masalah tadi pun selesai. Setelah diruqyah tadi, perempuan itu pun tak pernah lagi nampak makhluk-makhluk yang pelik dalam rumahnya. Alhamdulillah. Dan saya harap dan saya yakin dan percaya, jika mereka ataupun sesiapa sahaja mengamalkan amalan sunnah dalam kehidupan seharian, kita pegang dan kita amalkan ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setiap hari, biiznillah ta'ala, Allah Ta'ala akan lindungi kita daripada makhluk-makhluk yang jahat dan menyesatkan. Begitulah tadi kisah saya pertama kali merawat seorang pesakit yang dirasuk oleh jin seorang diri tanpa ditemani oleh guru ataupun rakan-rakan yang lain. Dan saya harap kisah saya ini boleh memberikan ibrah, pengajaran kepada you all yang menonton. Dan saya harap semoga lebih ramai manusia, khasnya orang Islam, belajar tentang ruqyah, belajar tentang amalan sunnah yang perlu diamalkan setiap hari supaya hidup kita sejahtera, supaya kita tidak diganggu oleh syaitan. Dan saya sarankan supaya semua orang Islam khasnya untuk berilmu, belajar tentang sifat-sifat jin dan syaitan, sebab kita belajar tentang mereka supaya kita boleh menangkis segala gangguan mereka dengan petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan tekan butang notification supaya tidak terlepas daripada update daripada channel ini. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.